Buletin Didik 2 Ogos bersama saya Fazilah Hani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perbincangan sedang dilakukan untuk penetapan kadar baharu bantuan program rancangan makanan tambahan RMT di sekolah. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin berkata, bagaimanapun perkara itu tertakluk kepada kelulusan dan keupayaan kewangan semasa kerajaan. Dalam jawapan bertulisnya bagi menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Dungun Wan Hassan Muhammad Ramli di Dewan Rakyat siang tadi, beliau memaklumkan kadar semasa RMT adalah sebanyak RM2.50 di Semenanjung Malaysia, manakala RM3 di Sabah, Sarawak serta Labuan, dan kadar ini mula digunakan sejak 2016. Tambah Datuk Dr. Aziz, KPM sentiasa menambah baik program RMT dari semasa ke semasa, termasuk melaksanakan pemberian susu kepada murid sekolah rendah yang layak. Katanya, pemberian susu sudah disediakan sebanyak 2 kali seminggu di bawah program susu sekolah PSS mulai 1980. Ujarnya lagi, PSS kemudiannya digabungkan dengan RMT yang mana mulai 2022, pemberian susu ditingkatkan kepada setiap hari persekolahan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin sebelum ini mencadangkan supaya kadar RMT bagi murid sekolah rendah dinaikkan kepada RM4 di Semenanjung Malaysia dan RM5 di Sabah, Sarawak dan Labuan. Kerajaan Negeri Johor memperuntukkan keseluruhan RM850,000 bagi membantu pendidikan dan pembangunan anak-anak Sekolah Pendidikan Khas Cerebral Palsy Johor. Sumbangan RM350,000 disalurkan untuk penambahbaikan pusat komputer, manakala RM500,000 lagi untuk pusat fisioterapi sekolah itu. Sumbangan disalurkan bagi membantu meringankan beban yang dihadapi oleh sekolah ini. Seramai 63 murid bermula dari usia 4 hingga 18 tahun bersekolah di sini. Menteri Besar Johor Datuk Onn Hafiz Ghazi berkata beliau yakin masih ramai ibu bapa di luar sana yang memiliki anak-anak istimewa tetapi tidak dirujuk ke sekolah itu. Ujarnya, pengesanan peringkat awal penting bagi membantu pihak sekolah menyediakan terapi yang bersesuaian dengan tahap cerebral palsy pengidapnya. Sehubungan itu, beliau mahu pihak hospital ataupun klinik kesihatan yang dapat mengesan kelainan pada bayi yang menjalani pemeriksaan rutin supaya dapat menasihatkan ibu bapa untuk membawa anak mereka ke sekolah ini. Setiap tahun, kerajaan negeri menerusi Pejabat Menteri Besar Johor menyalurkan sejumlah RM730,000 kepada Sekolah Pendidikan Khas Cerebral Palsy Johor. Kerajaan Negeri Sembilan menyalurkan sumbangan sebanyak RM300 setiap seorang kepada 90 pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail di Pedas yang terbakar Ahad lalu. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, bantuan itu bagi meringankan beban pelajar terbabit berikutan barangan harian mereka seperti uniform dan beberapa peralatan sekolah hangus dalam kejadian itu. Selain itu, pihaknya turut menyediakan peruntukan RM30,000 bagi kerja pembersihan bangunan asrama pelajar lelaki sekolah berkenaan yang terbakar. Bagaimanapun, kerja pembersihan hanya akan dapat dimulakan selepas pihak sekolah menerima laporan penuh kejadian daripada pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan. Difahamkan kejadian kebakaran itu adalah kali kedua berlaku di sekolah berkenaan. Datuk Seri Aminuddin juga berharap pihak Kementerian Pendidikan KPM dapat membaik pulih kedua-dua bangunan termasuk bangunan lama yang terbakar sebelum ini. Menurut beliau, kerja baik pulih itu perlu disegerakan kerana pelajar memerlukan kemudahan asrama. Beliau turut mengesyorkan pihak berwajib membuat pemeriksaan berkala terhadap sistem pendawaian elektrik di sekolah, terutama yang berusia lebih 10 tahun sebagai langkah keselamatan. Walaupun punca kejadian kebakaran belum diketahui, seharusnya sistem pendawaian dipantau lebih kerap agar pelajar dan guru dapat menjalani sesi pembelajaran secara lebih kondusif dan selamat. Dalam kejadian tengah hari Ahad lalu, bangunan asrama di tingkat 3 sekolah berkenaan yang mempunyai kira-kira 10 bilik terbakar 80%. Susulan itu, kira-kira 600 pelajar akan menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR buat sementara waktu. Prihatin dengan nasib 300 pelajar daripada golongan B40 yang teruk terkesan akibat banjir di Baling, Kedah baru-baru ini, kumpulan Mara Corporation, Mara Corp
tampil memberikan sumbangan berbentuk wang tunai. Sumbangan bernilai RM45,000 itu disalurkan kepada 3 buah sekolah membabitkan sekolah rendah dan menengah. Menerusi program penyelarasan Mara Prihatin at Baling, sumbangan diserahkan oleh Pengerusi Mara Corp Datuk Othman Aziz bersama Pengerusi Yayasan Pelajaran Mara YPM Datuk Muhammad Razman Yaakob. Program ialah kerjasama antara Pejabat Mara Negeri Kedah, Pejabat Pendidikan Daerah Baling, anak syarikat serta agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dengan objektifnya menghulurkan bantuan kepada bangsa yang terkesan akibat kejadian kepala air dan banjir buruk itu. Dalam masa yang sama, pihak terlibat turut mengambil inisiatif dengan melaksanakan penilaian situasi banjir bagi mengenal pasti keadaan mangsa termasuk rumah dan infrastruktur awam seperti sekolah, surau dan lain-lain. 3 fasa pemulihan dijalankan bagi membantu mangsa banjir di kawasan itu, antaranya proses pembersihan, agihan makanan dan keperluan serta kerja pembaikan rumah. Bertemu kembali dalam tempoh kurang sejam, itu pun kerana hujan, 8 karung plastik sampah dikutip. Menerusi program melestarikan Langkawi, anjuran syarikat konsesi pembersihan E-Idaman di sekitar kawasan Pantai Cenang. Kumpulan belia dan pelajar secara bergotong royong membersihkan kawasan pantai yang terkenal di Pulau Peranginan itu daripada dicemari sisa buangan. Menyedihkan, plastik dan puntung rokoklah yang paling banyak dijumpai. Kami ikuti putih rokok, straw, polistrin, macam-macam kat pantai ni. Yang paling banyak putih rokok Yang mana-mana isap rokok tu tolong buang dalam sampah. Apa yang diharapkan adalah kesedaran orang ramai tentang pengurusan sampah dan sisa buangan, terutamanya di tempat pelancongan dan tumpuan ramai. Ini dah sampai masa untuk kita berubah. Okey, bila kita tengok sampah macam dekat pantai-pantai ni, kita kena pungutlah. Kita jangan macam biarkan, kita kena bertanggungjawab. Lepas tu tengok kita boleh jadi inovatif lah, kita ambil sampah-sampah tu kita jadikan something. Mungkin kita tak boleh nak membersihkan Langkawi secara sepenuhnya, tapi at least kita dapat bagi awareness lah, terutama dalam kalangan mahasiswa juga masyarakat tentang kepentingan kita bila ada sampah tu depan mata kita terus kutip. Tak perlu tunggu pun orang petugas-petugas yang terlibat. Menurut E-Idaman, program itu merupakan inisiatif kemampanan sebagai usaha memelihara keindahan pantai. Dengan tema E-Idaman Exchange, syarikat konsesi itu menggalakkan masyarakat untuk melakukan kitar semula. Yang mana kita nak galakkan pertukaran daripada yang tak sepatutnya jadi sampah ni menjadi resources. Ya. Jadi dengan itu kita akan memberikan wang, ada harga lah. Ya, kemudian dari situ kita boleh kita ada kerjasama kita dengan BUS dan juga Touch and Go untuk dapat pertukaran yang selanjutnya dalam bentuk perbelanjaan. Ya, jadi segala barang tu kalau boleh jangan jadi sampah. Sebelum dibuang menjadi sampah, tolong fikir betul-betul supaya dia menjadi resources ataupun barang yang boleh ditukar pakai menjadi wang. Untuk rekod, E-Idaman mengutip antara 100 hingga 120 tan sampah sehari di Langkawi, manakala 1,300 tan sampah dikutip di Kedah. Di Perlis, sebanyak 100 tan sampah dikutip dalam sehari. Bermula sebagai hobi, namun kini muncul sebagai daya tarikan di Bandar Muar Johor yang dimaksudkan kedai menjual pelbagai barangan antik yang diusahakan pasangan suami isteri di bandar diraja itu. Abdul Rahim Hashim, 40 tahun dan isteri Intan Syafinaz Aris, 41 tahun, mula mengumpul barangan antik sebagai hobi sejak tahun 2010. Menyedari potensinya, pasangan itu nekat memulakan perniagaan. Menurut Intan Syafinaz, kebanyakan barang antik itu diperoleh daripada masyarakat sekitar negeri Johor. Ada juga yang disumbangkan oleh pengumpul barang antik. Hasilnya, pelbagai barangan antik dimiliki mereka. Antaranya basikal, pinggan mangkuk, mesin type, pelbagai produk tembaga, duit siling, pelita serta kaset dan piring hitam.
Juga tidak ketinggalan uniform lama, radio, kamera, majalah, komik, air botol dan barang permainan kanak-kanak. Sebahagian besar barangan yang dikumpulkan berusia lebih 40 tahun. Banyaklah orang komen kata kita orang jual barang-barang yang sampah, barang-barang yang tak ada harga. Tapi bagi kami peminat-peminat barang lama, inilah bagaikan emas bagi kami. Katanya perniagaan mereka bukan berteraskan keuntungan. Sebaliknya hanya sekadar berkongsi hobi bersama peminat barangan antik. Paling membanggakan apabila kedai barangan antik mereka menjadi daya tarikan baru kepada pelancong tempatan dan luar negara yang melawat bandar di Raja Muar yang terkenal dengan makanan mi Bandung dan sate itu. Dia mempunyai nilai sejarah itu sendiri, di mana barang-barang antik ni dia satu idaman lah satu idaman, maksudnya dia akan membawa kita balik pada nostalgia kita balik. Barang antik ni dia ada value dia yang tersendiri, yang cuma orang yang minat dengan barang-barang sejarah ni dia akan tahulah nilai-nilai yang ni kan. Macam orang sekarang ni mungkin dia tak ada rasa ni kan, tapi kalau yang ada jiwa sejarah ni dia minat sikit lah dengan barang antik ni. Sekumpulan penyelidik dari Pertubuhan Penyelidikan Perindustrian dan Saintifik Commonwealth (CSIRO) Australia mahu merakamkan sebanyak 1 juta keping gambar tumbuh-tumbuhan dalam masa 9 bulan. Usaha itu akan dilakukan dengan menggunakan kamera 100 megapiksel dan gambarnya diharap dapat membantu penyelidik merungkai dengan lebih mendalam keadaan alam semula jadi. Sekalipun tempoh 9 bulan itu boleh dianggap lama, tanpa penggunaan alat ini, kerja itu boleh memakan masa sehingga 8 tahun. Semua proses akan dilakukan di bangunan CSIRO di Herbarium Kebangsaan Australia di Canberra. One at a time, preparing the image, specimens, putting them under the camera, taking the image, etc. And now, with this system, we can do up to 4,000 or 5,000 a day. Semua gambar termasuk yang diambil lebih seabad yang lalu akan diberikan kod khas dan difailkan. Melaluinya, penyelidik dapat mengetahui secara lebih terperinci setiap tumbuh-tumbuhan berbanding cara melihat dengan mata kasar. The leaves and the fruits and the stems, all of those we can do reliable object detection on them from those digital replica. Penyelidik lain juga akan dibenarkan melihat semua imej itu. Ia akan memberikan ruang kepada mereka untuk melihat keadaan di persekitaran mereka berbanding masa lampau. Serta ketika iklim dunia terus berubah dan spesies tumbuh-tumbuhan berdepan ancaman lebih besar akibat perubahan cuaca. Dan yang paling penting, koleksi itu masih boleh dipelihara jika versi fizikalnya musnah atau rosak. Meskipun hanya wujud di dunia maya, artis digital yang dikenali sebagai Paula semakin popular. Ia selepas dia menjadi tumpuan di sebuah festival muzik di dunia metaverse. My name is Polar and I'm a metaverse-born singer, dancer and influencer. I have followers on Spotify, YouTube, TikTok and Instagram. Karakter digital ini kini mempunyai 1.6 juta pengikut di TikTok dan 500,000 di YouTube. Pola mula dikenali di alam maya pada 2021 ketika dia membuat persembahan di dalam sebuah permainan video Everkin Live dengan lagu single Close to You. Selebriti Metaverse ini adalah hasil ciptaan sebuah syarikat media digital, The Soul Publishing. We are always looking at different possibilities. In London, recently ABBA did a series of concerts where there were a hologram on stage, and we think that that's totally possible to bring also Polar to the real world in this way. My dream is to perform with Ariana Grande. She's awesome.
I want to perform a live show in a real venue in front of my real world fans. It may not be as far away as people think. Baby, I feel so hollow, baby. You're out of reach, but I just want more, one close to you. I wanna be close to you, so I can feel your presence. Rest my head inside your hand, close to you, so you can hear my heart. But why is it so hard when our worlds just don't collide? Ibu kota Bolivia, La Paz bertukar menjadi litar go-kart ketika perlumbaan kereta tanpa enjin yang diadakan hujung minggu lalu. Kira-kira 500 kanak-kanak bersama ibu bapa mereka menyertai perlumbaan yang diadakan sejak tahun 1950 itu. Nestor Vilade, seorang warga tempatan berusia 60 tahun, antara yang mula menyertai perlumbaan go-kart ini pada tahun 1965. Kini anak lelakinya Diego dan cucunya Isaac turut mengambil bahagian dalam perlumbaan menggunakan model kenderaan seperti yang digunakan Nestor dalam perlumbaan pertamanya lebih 50 tahun lalu. Muy bonito, lo hemos gozado muy bien. Hemos trabajado con mi hijo en este vehículo unos 3 días, pero bien dados. Él pintaba, yo arreglamos los frenos, pero ya en Caseras la experiencia muy distinta, muy genial, pero también muy difícil. Pero está bien, la vida es así y así quiero apoyar a mi hijo. Hemos trabajado juntos, hemos comenzado juntos con este proyecto y hemos acabado juntos. Setiap pasukan terdiri daripada ibu bapa yang menolak kenderaan yang dipandu oleh anak mereka. Mereka bersaing dalam satu daripada 3 kategori, iaitu kenderaan kayu, plastik dan logam. Tahun ini penyertaan mencatat peningkatan 2 kali ganda berbanding tahun lalu. Pemilihan kasut dalam sukan badminton sangat penting, terutamanya kepada mereka yang betul-betul serius untuk menceburi sukan badminton. Ini adalah contoh kasut badminton. Dia dipanggil court shoes. Apa beza dia kasut badminton dan kasut jogging? Kasut badminton adalah tumit dia adalah rendah. Untuk kasut jogging dia lebih tinggi. Bila lebih tinggi dia akan lebih mudah mendatangkan kecederaan kepada semua pemain. Sukan, Malaysia tidak ketandusan pelari pecut. Itulah yang dibuktikan Muhammad Azim Fahmi selepas mencipta rekod baharu acara 100 meter. Catatan 10.09 saat yang dilakukan pada kejohanan remaja dunia di Cali, Colombia meleburkan rekod milik Khairul Hafiz Jantan 10.18 saat. Beraksi di Stadium Pascual Guerrero Cali, Muhammad Azim Fahmi berlari pada saringan ke-8. Bermula baik, Azim dicabar hebat Hiroki Yanagita dari Jepun antara pelari pilihan kejohanan. Namun pada 50 meter terakhir, atlet berusia 18 tahun kelahiran Ipoh ini semakin sukar dicabar dengan kepantasan 10.09 saat untuk mara ke peringkat separuh akhir esok. Lebih menarik, catatan itu kedua terbaik peringkat saringan di belakang pelari Botswana Letsil Tebago yang mencipta rekod baharu kejohanan dengan masa 10.00 saat. Azim bukan sahaja memecah rekod milik Khairul Hafiz Jantan 10.18 saat pada 2016, tetapi kini muncul pelari remaja terpantas Asia mengatasi Yanagita yang memiliki catatan 10.16 saat dan pemenang pingat emas Sukan Si Vietnam dari Thailand Puripol Bunsen 10.19 saat. Azim turut mengambil bahagian dalam acara 200 meter di Cali bermula Khamis ini. Perkembangan Sukan Commonwealth Birmingham. Sehingga jam 6 petang tadi, Malaysia masih lagi dengan 2 pingat emas, 2 perak dan 2 pingat gangsa untuk berada di tangga ke-8 dengan kedudukan 3 teratas masih dikuasai Australia, England dan New Zealand. Pingat terbaru yang diraih menerusi acara pingpong berpasukan menyaksikan Malaysia meraih perak tewas kepada Singapura dan pingat gangsa menerusi Siti Zarina Ahmad dalam acara bowling padang individu. Tumpuan kini terarah dalam acara badminton berpasukan campuran. Malaysia akan menentang juara bertahan India pada lewat malam nanti. Misi sukar tetapi bukan mustahil meraih pingat emas.
Sementara itu, skuad pingpong negara tetap ceria meskipun tewas kepada Singapura pada aksi final. Pingat perak merupakan pencapaian yang tidak diduga sekaligus memperbaiki pencapaian edisi 2018 sekadar bertahan di suku akhir. Di Birmingham, skuad negara mencipta kejutan menewaskan India pada suku akhir dan pengalaman berguna berdepan Singapura pada perlawanan akhir apabila lawan menurunkan sebahagian besar bekas pemain Cina. Dalam pada itu, perasaan sedikit hampa buat atlet bowling padang Siti Zalina Ahmad. Hasratnya untuk meraih pingat emas ketiga dalam sejarah penyertaannya dalam Sukan Commonwealth tidak tercapai. Cuma pingat gangsa yang diraih menjadi penawar selepas menewaskan peserta Norfolk Island, Shea Wilson. Tekad Zalina kini mempertahankan pingat emas acara pairs apabila dia bergandingan bersama Emma Firyana Saroji. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT mengukuhkan cengkaman di puncak Liga apabila mudah mengalahkan KL City FC 5-0. Turut mencatat kemenangan Seri Pahang yang menewaskan Kedah Darul Aman FC 2-0. Manakala Terengganu FC dan PJ City FC terikat tanpa jaringan. Beraksi di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri, JDT yang dibimbing jurulatih baru dari Argentina, Hector Bidoglio, mendahului 2-0 pada babak pertama. Kedua-dua gol menerusi penyerang sensasi mereka, Bergson Del Silva pada minit ke-7 dan 25. Juara Liga Super 8 kali berturut-turut itu meneruskan penguasaan selepas rehat dan menambah 3 lagi gol. Leandro Velasquez menyempurnakan sepakan penalti kedua JDT pada minit ke-54. Disusuli jaringan keempat menerusi percubaan Fernando Forestieri pada minit ke-71. Penyerang kebangsaan Safawi Rashid yang masuk selaku pemain gantian melengkapkan kemenangan 5-0 JDT 6 minit sebelum rehat. JDT kini berkelebihan 4 mata di tangga teratas mengatasi pencabar terdekat Sabah FC di tangga kedua. Di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Seri Pahang FC turut memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri menundukkan Kedah Darul Aman FC. Steven Rodriguez membuka jaringan tuan rumah pada minit ke-32. Minit ke-67, Rodriguez meledak lagi memastikan kemenangan 2-0 Seri Pahang. Seri Pahang kini mengumpul 14 mata di tangga ke-9, manakala Kedah kekal di tangga ke-6 dengan 17 mata. Greenland yang dianggap antara kawasan paling sejuk di dunia semakin dikunjungi ramai pelancong. Keadaan ketara dengan Greenland sedang mengalami musim panas dan kesangsian mengenai ketahanan ais di kawasan itu terus meningkat. Saya Fazlan Harun, Assalamualaikum dan salam hormat.